Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Saya Cikgu Fauziah binti Muhammad Yusof akan mengajarkan anda subjek Sains Tingkatan 5. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, pastikan anda sudah bersedia dengan pen dan kertas. Pastikan juga anda duduk dalam keadaan yang bersedia. Mari kita mula belajar. Pada kali ini, kita akan lihat pula apakah aplikasi elektrolisis dalam industri. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah berkomunikasi mengenai aplikasi elektrolisis dalam industri. Bagaimanakah elektrolisis dapat diaplikasikan oleh syarikat ataupun industri? Kita boleh lihat gambar-gambar di mana beberapa peralatan disadurkan untuk menjadi lebih cantik dan menarik. Mari kita lihat bagaimanakah proses ini dilaksanakan. Aplikasi elektrolisis dalam industri. Contoh yang pertama ialah pengekstrakan logam. Seperti biasa kita mesti ada bekalan elektrik. Mempunyai cas positif. Di bahagian elektrod kita ada anode dan di bahagian negatif kita ada kathod. Semua logam yang dijumpai dalam bentuk logam oksida kita mahukan logam tulen. Contoh di sini ialah aluminium oksida. Seperti biasa kita akan asingkan aluminium dan oksida. Aluminium ialah logam, manakala oksida bukan logam. Apa yang akan berlaku di bahagian kathod? Kathod ialah negatif. Ia akan menarik yang ion yang bercas positif. Jadi kathod akan menarik aluminium. Apa yang berlaku di bahagian kathod? Logam aluminium akan terhasil di kathod. Di anode pula yang bercas positif akan menarik ion yang bercas negatif iaitu oksigen. Apa yang berlaku? Gas oksigen terbebas di anode. Aplikasi elektrolisis yang seterusnya ialah penulinan logam. Bermaksud kita nak dapatkan logam tulen. Contohnya kita nak dapatkan kuprum tulen. Yang ni kita akan menggunakan kuprum tak tulen. Jadi kita ada kuprum dan oksida. Kuprum ialah logam, oksida bukan logam. Kita tulis ion dia Cu2+ dengan O-. Jangan lupa kita ada air H+ dan OH-. Kemudian kita lengkapkan gambar rajah kita. Kita ada bekalan elektrik positif dan negatif. Jadi di bahagian elektrod kita ada positif iaitu anode. Kita menggunakan elektrod kuprum tak tulen. Di bahagian negatif iaitu kathod kita menggunakan kuprum tulen. Elektrolit pula kita menggunakan kuprum sulfat. Jadi kita tambah ion kita iaitu kuprum Cu2+ dengan sulfat SO4-. Apa berlaku di bahagian kathod? Kathod akan menarik kuprum dan hidrogen. Negatif akan menarik positif. Jadi apa yang berlaku di bahagian kathod? Antara Cu2+ dengan hidrogen, yang mana akan dipilih untuk dinyah cas? Kita ingat balik kita punya ayat untuk siri elektrokimia. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. So kekal tu di bawah. Jadi kita akan memilih kuprum. Apa yang berlaku di kathod ialah logam kuprum akan terenap di kathod. Apa berlaku di bahagian anode? Anode ialah positif, dia akan menarik ion negatif iaitu oksida, hidroksida dan sulfat. Yang manakah yang akan dipilih? Untuk kes ini
yang terpilih ialah kuprum kerana kuprum sama elektrod dia sama dengan elektrolit. Jadi kuprum yang akan dipilih. Okey, jadi apa yang berlaku? Kuprum akan bergerak kepada katod. Okey, kesimpulannya, elektrod kuprum tak tulen semakin nipis kerana melarut dalam elektrolit membentuk ion. Ion ini akan bergerak ke katod untuk terenap pada katod sebagai logam tulen. Jadi, selepas proses ini kita akan dapat kuprum tulen. Aplikasi elektrolisis yang seterusnya ialah penyaduran logam. Okey, ini ialah untuk menjadikan logam lebih menarik dan tahan kakisan. Maksudnya tidak berkarat. Okey, ini contohnya disadukan dengan silver. Okey, kunci pun boleh disadukan untuk jadikan dia lebih menarik. Okey, contohnya kita nak sadur kunci dengan warna silver. Jadi kalau nak warna silver, kita akan guna argentum. Okey, kita akan gunakan elektrolit argentum nitride. Okay, jadi kita ada argentum Ag2+, dan kita ada nitride. Okey, argentum ialah logam, nitride ialah bukan logam. Okey, jangan lupa tuliskan H+ dan OH- untuk air. Okey, jadi seperti biasa kita ada bekalan elektrik, jadi kita ada positif dan negatif. Kemudian kita ada elektrod anode, iaitu kita menggunakan elektrod argentum, dan untuk katod kita menggunakan kunci. Okey, kita nak sadurkan kunci ni. Okey, elektrolit yang digunakan ialah argentum nitride. Okey, kita tengok di bahagian katod apa yang berlaku. Katod ialah negatif akan menarik argentum dan hidrogen. Okey, antara argentum dan hidrogen mana yang akan dipilih? Okey, kita baca balik siri elektrokimia kita. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Jadi mana yang akan dipilih? Argentum. Okey, jadi apa yang berlaku? Logam argentum akan terenap di katod ataupun pada kunci tersebut. Okey, di bahagian anode pula, positif akan menarik ion negatif iaitu hidroksida dan nitride. Okey, tetapi nitride dan hidroksida tidak dipilih kerana elektrod yang digunakan ialah argentum, iaitu sama dengan elektrolit. Jadi argentum yang akan dipilih. Apa yang berlaku? Argentum akan bergerak pergi kepada katod. Okay. Jadi kesimpulannya, elektrod argentum semakin nipis kerana melarut dalam elektrolit membentuk ion. Ion ini akan bergerak ke katod untuk terenak pada kunci. Okay, jadi maksudnya kunci itu akan lebih menarik ataupun kunci itu akan lebih tahan karat. Okey, tahukah kamu bahawa air sisa juga boleh dibersihkan menggunakan cara elektrolisis? Okey, ini contoh dia. Air yang mempunyai sisa, makin lama dia makin jernih. Okey, apakah cara dia? Melalui pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan. Elektro dan penggumpalan. Elektrolisis dan penggumpalan. Okey, cuba lihat gambar ni. Okey, air yang tercemar tu, yang bersisa, menjadi bersih dan terdapat gumpalan sisa di atas. Okey, mari kita lihat bagaimana proses ini dilakukan. Okey, mari kita lihat bagaimanakah proses elektropenggumpalan. Okey, contohnya kita ada anode adalah aluminium dan katod adalah karbon. Kemudian elektrolit ialah air sisa tersebut. Okey, jadi logam kita akan dapat ialah aluminium. Okey, kemudian seperti biasa disebabkan kita gunakan larutan ada air, jadi kita ada H2O. Okey, H+ ialah logam dan OH- ialah bukan logam. Okey,
Kemudian kita akan lukis kita punya gambar raja. Okey, kita ada bekalan elektrik positif dan negatif. Kita ada elektrod anode dan elektrod katod negatif. Okey, apa yang berlaku di katod? Katod ialah negatif, dia akan menarik ion positif iaitu H+. Okey, di sini dia hanya menarik H+ kerana aluminium ialah anode. Jadi dia tak terlibat dalam proses ni. Okey, jadi cuma hidrogen saja yang akan dinyacas. Jadi apa yang berlaku? Gas hidrogen akan terhasil di katod. Okey, ini ialah proses elektrolisis. Mari kita lihat pula bagaimanakah proses penggumpalan. Okey, sama juga ada bekalan elektrik positif dan negatif. Okey, elektrod kita ada positif anode dan negatif katod. Okey, kita tengok di bahagian anode. Okey, anode ialah positif. Positif akan menarik ion negatif iaitu OH-. Okey, tadi ialah anode ialah aluminium. Okey. Okey, apa yang berlaku di sini ialah aluminium akan bercampur dengan hidroksida dan bercampur dengan bahan pencemar. Akhir sekali ia akan membentuk gumpalan ataupun dipanggil sebagai flok. Flok ni ialah sisa. Okey, inilah proses penggumpalan. Jadi macam mana air tu boleh bersih? Okey, jadi dia dah bergumpal tadi. Apa yang berlaku? Okey, flok tadi akan tenggelam dan berkumpul di dasar dan disedut keluar. Jadi bila dah disedut keluar, air akan jadi bersih. Okey, inilah proses elektropenggumpalan. Okey, mari kita cuba jawab soalan ni. Berikan 4 contoh aplikasi elektrolisis dalam industri. Yang pertama ialah pengestrakan logam. Yang kedua, penulinan logam. Yang ketiga, penyaduran logam. Dan yang keempat ialah pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan. Jadi sekian saja untuk subtopik kita pada kali ini. Terima kasih.